Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam pengakap. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya pada malam ini kita bertemu dalam program webinar tokoh legenda pengakap daerah Pokok Senang dengan temanya sekali berpengakap selamanya berpengakap. Bersempena Hari Pengakap Malaysia 2021, iaitu berlangsungnya Hari Pengakap Malaysia pada setiap tahun dalam bulan September bermula 1 hingga 30 September, anjuran Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Pokok Senang Kedah Darul Aman. Sebagai pertamanya, saya memperkenalkan diri selaku moderator webinar tokoh legenda pengakap Pokok Senang. Saya Muhammad Khairi bin Awang Kecil, Pesuruhjaya Daerah Pokok Senang. Bersama kita pada malam ini, dua panel jemputan untuk program webinar ini, iaitu yang pertama, tokoh legenda pengakap daerah Pokok Senang, Tuan Haji Ismail bin Jaafar selaku Imam Masjid An-Nur Pokok Senang dan lebih dikenali dengan panggilan Pak Teh. Selamat datang Pak Teh. Dan panel kedua kita pada malam ini iaitu Tuan Ahmad bin Din. Beliau merupakan Pesuruhjaya Kehormat Persekutuan Pengakap Daerah Pokok Senang dan lebih senang dengan panggilan Cikgu Mat Din atau Cikgu Mat. Beliau kini masih mengajar di Sekolah Kebangsaan Jabi Pokok Senang. Selamat datang Cikgu Mat Din. Program webinar tokoh legenda pengakap daerah Pokok Senang ini merupakan satu sesi perkongsian ilmu dan perbincangan ilmiah secara santai untuk mencetuskan aspirasi serta matlamat dan hala tuju dalam berpengakap melalui bicara bersama tokoh pengakap legenda dalam daerah Pokok Senang ini. Terima kasih kepada Pak Teh dan Cikgu Mat kerana sudi meluangkan masa menjadi tetamu program webinar tokoh legenda pengakap Pokok Senang sempena Hari Pengakap Malaysia 2021. Hadirin sekalian, pepatah ada menyebut, ruyung jika tidak dibelah manakan dapat sagunya, atau tak kenal maka tak cinta. Sebagai permulaan, sebelum kita meneruskan bicara, apa kata kita berkenalan dahulu dengan tokoh legenda pengakap Pokok Senang kita pada malam ini. Bersama dengan kita yang berbahagia, Tuan Haji Ismail bin Jaafar atau Pak Teh. Boleh Pak Teh ceritakan sedikit tentang biodata diri dan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan awal dan mula menjadi seorang ahli pengakap. Boleh juga Pak Teh ceritakan bagaimana mulanya terdetik di hati ingin menjadi ahli pengakap yang dahulunya dikenali dengan pengakap anak serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ustaz Khairi selaku Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pokok Senang dan Tuan Haji Ahmad bin Din, Pesuruhjaya Kehormat Daerah Pengakap Daerah Pokok Senang, merangkap PIP Pengakap Negeri Kedah. Dengan itu saya akan ceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang saya sebagai seorang pemimpin pengakap. Saya dilahirkan pada 4 hari bulan 8 tahun 1939, anak bongsu pada 5 saudara.
iaitu 2 perempuan dan 3 lelaki. Salah seorang daripada abang saya yang sulung mendapat menjadi guru, berjawatan sebagai guru. Saya mula belajar di sekolah rendah pada tahun 1947 di sekolah Melayu Gajah Mati pada masa itu. Sekolah Kebangsaan Wan Abdul Samad sekarang ni. Saya tamat pengajian sekolah rendah darjah 7 pada tahun 1955. Dan tahun berikutnya iaitu pada tahun 1956 saya dilantik sebagai seorang guru pelatih dan bertugas di sebuah sekolah di daerah Pendang, iaitu Sekolah Melayu Bukit Jambul. Saya bertugas di sekolah itu selama 9 tahun dan pada tahun 1964 saya berkahwin dan pada tahun 1995 saya bertukar balik ke sekolah asal tempat mula saya belajar, iaitu Sekolah Kebangsaan Wan Abdul Samad sekarang. Pada tahun 1970 saya bersama dengan seorang kawan saya yang bertugas sebagai guru dan pemimpin pengakap menubuhkan pasukan pengakap di sekolah kebangsaan pada waktu Sekolah Kebangsaan Gajah Mati dan Sekolah Kebangsaan Wan Abdul Samad sekarang. Kumpulan 20 pertubuhan pengakap yang ditubuhkan di Sekolah Kebangsaan Wan Samad. Nama dia Kumpulan 20 Al-Star. Selepas itu pada tahun 1972 saya mengikuti kursus pemimpin pengakap kanak-kanak di Kem Kijang, Kelantan. Selepas itu saya balik ke sekolah dan bertugas sebagai pemimpin pengakap kanak-kanak daripada tahun 1972 sehingga 1980 bersama-sama dengan kawan saya sebagai pemimpin pengakap yang dulu, iaitu Cikgu Azmi bin Kamel. Terima kasih diucapkan kepada Pak Teh yang menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang diri di usia zaman kanak-kanak dan di mana persekolahan awal Pak Teh mula mendapatkan pendidikan. Kita juga dapat tahu Pak Teh sangat berminat menjadi anak serigala atau Boy Scout pada masa tersebut. Kita juga dapat mengetahui perjalanan hidup Pak Teh mula menjadi ahli pengakap sehingga membawa Pak Teh pada hari ini dengan jawatan dan penglibatan tertinggi yang telah dilalui dalam Persekutuan Pengakap Malaysia. Dan Pak Teh bersara dari bidang pendidikan pada tahun 1994 sebagai guru besar Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang. Hadirin sekalian, sekarang kita beralih pula kepada panel yang kedua kita pada malam ini, iaitu Tuan Ahmad bin Din selaku Pesuruhjaya Kehormat Daerah Pokok Senang, di mana kita ingin berkongsi sedikit latar belakang kehidupan, tentang latar belakang diri beliau, latar belakang keluarga, mendapat pendidikan awal dan tahun bilakah mula menyarung uniform pengakap kanak-kanak sehingga kini, dan kenapa memilih unit uniform pengakap. Dipersilakan
Tuan Ahmad bin Din. Okay. Terima kasih kepada Encik Muhammad Khairi bin Awang Kecil selaku moderator program webinar Tokoh Legenda Pengakap Daerah Pokok Senar merangkap Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pokok Senar Kedah, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Khairi yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Lengkuas. Yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Jaafar, Tuan Imam Masjid An-Nur, Masjid Daerah Pokok Senar, juga mantan Pesuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terak pada tahun 1980-an dulu. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, penolong-penolong Pesuruhjaya Daerah Pokok Senar, guru-guru pemimpin pengakap sekolah daerah Pokok Senar, kalau ada guru-guru pemimpin pengakap negeri Kedah yang mengikuti siaran program kita pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam pengakap. Jadi tadi Tuan Moderator bertanya kepada saya tentang mula saya menceburi pengakap. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit, Pokok Senar Kedah pada tahun 1970, darjah 1. Pada tahun 1973, ketika saya darjah 3, jadi seorang guru bahasa Inggeris baru masuk ke Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit, dan dia tubuh pertubuhan pasukan pengakap anak serigala pada masa itu. Jadi saya dipilih oleh guru untuk mengikuti PBSM. Tapi hati saya sangat suka pengakap. Jadi saya tertarik pada suatu petang ada perjumpaan pengakap. Jadi saya tengok aktiviti pengakap Cikgu S. Tegarajan ni, dia mengajak ahli-ahli pengakap anak serigala itu masak air. Lepas tu bancuh kopi. Lepas tu bagi minum petang dengan roti 4 segi lah. Kita pakai roti 4 segi, biskut 4 segi tu. Lepas tu ada aktiviti sikit, dia buat game. Lepas tu dia ajak lagu pengakap. Jadi saya sangat suka nak jadi pengakap. Bila habis perjumpaan tu, saya mendekati beliau. Saya kata, "Sir, saya mau jadi pengakap." "Pasal apa awak mau jadi pengakap?" "Saya ada baju pengakap." Sebenarnya bukan itu baju pengakap, tapi baju pengakap tu dia warna kelabu. Saya ada satu bus jaket yang abang ipar saya buat untuk baju hari raya. Poket 2 di atas dan di bawah ni 4. Jadi bila saya pakai hari tu, saya masukkan dalam, tak ada poket tu. Jadi saya pun kata ini baju pengakap. Jadi adalah 2 orang 3 orang tanya saya, ini baju pengakap baru? Ya, saya kata pasien baru. Itu. Jadi saya diterima jadi ahli pengakap. Jadi seminta dengan saya RM16 untuk satu uniform pengakap semualah. Daripada topi anak serigala, seluar anak serigala pendek tu, seluar pendek, stokin hijau, stokin biru tu dia ada guard, ada getah warna hijau. Jadi scarf semua RM16. Jadi mulai hari itu saya jadi pengakap. Jadi perkemahan saya yang pertama, saya pergi berkemah di Sekolah Kebangsaan Padang Sanai pada tahun 1973. Lepas tu saya mengikuti kursus petrol kos di Jabi pada tahun 1974 atau 75, saya tak ingat lah. Lebih kurang tu. Lepas tu saya teruslah jadi pengakap di sekolah menengah. Jadi pengakap muda. Di situlah saya mula aktif mengikuti banyak perkemahan, dan saya telah pergi satu jambori sempadan Malaysia Thailand yang mana tuan rumah Kedah jadi tuan rumah pada tahun 1997 di tapak Taman Sepada yang sekarang ni dijadikan Wisma Darul Aman. Lepas tu saya juga dapat peluang mengikuti Jambori Sempadan Malaysia Thailand pada tahun 1979 semasa tingkatan 4 di Songkhla Hat Nyai, Thailand. Lepas tu saya juga mewakili pengakap Negeri Kedah untuk pertandingan sukan dan kepandaian pengakap di Kem Sadun Jubir, Selangor.
Jadi dapat nombor 2 tahun tu. Jadi itu di antara kejayaan masa di sekolah menengah lah. Di sekolah lepas tu saya menjadi ahli pengakap Kelana Pendang. Sekali dengan sekarang ni dengan penolong Ketua Putrajaya Pengakap Negara kita, Haji Sabri. Lepas tu saya jadi pengakap Kelana Pengakap Laut kumpulan ketiga terbuka Al-Ustaz. Lepas tu saya jadi cikgu sementara, jadi penolong pemimpin di Sekolah Menengah Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang, Sekolah Kebangsaan Papua Asam dan Sekolah Kebangsaan Hujung Ketun. Selepas itu saya jadi dapat masuk maktab. Jadi saya jadi di maktab. Itu dulu kot, setakat itu dululah kot saya cerita perkembangan saya yang pengakap kanak-kanak sampai jadi penolong pemimpin lah dulu. Saya ingat itu dulu, Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Ahmad bin Din. Begitulah sebagai mukadimah kedua-dua panel kita pada malam ini yang menjadi inspirasi kepengakapan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan serta seluruh penonton yang menyaksikan webinar kita pada malam ini, kita tidak kesunyian pada malam ini. Sebagai halwa telinga, kita pada malam ini ingin saya menjemput Tuan Ahmad bin Din untuk sampaikan sebuah lagu pengakap sebagai menaikkan nostalgia kepengakapan kepada kita. Dipersilakan. Okey, terima kasih pada Ustaz Khairi selaku moderator kita, minta saya untuk menyanyi pula. Tapi untuk maklumatlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam pengakap ni dalam ada perkemahan ataupun perkemahan besar lah, perkemahan besar seperti Jembori, Korobori ataupun lain-lain perjumpaan pengakap kita untuk menarik minat ahli-ahli pengakap ni, tambah-tambah pengakap kanak-kanak, anak serigala ni nyanyilah. Lagu-lagu pengakap ni dia santai, lagu dia lagu yang boleh menarik minat budak. Contohnya kalau dia ada aktiviti, kalau dalam Jembori besar-besar dia ada majlis indaba. Majlis indaba ni majlis untuk pemimpin mengadakan perjumpaan. Ada sedikit jamuan, mungkin dia ada masa tu dia ada nyanyian, dia ada game, permainan, kan. Jadi itu yang menarik minat pengakap. Dan kadang-kadang pengakap dewasa pun dia akan terhibur. Dia mesti ada. Kalau di peringkat antarabangsa, Jembori antarabangsa pun dia ada satu malam, dia adakan malam indaba dinamakan. Jadi kalau kata nak dengar lagu pengakap ni, di antara lah saya pun bila main spontan macam ni mana nak ingat kan. Tapi di antara dalam pengakap ni malam kebudayaan, maka kita ada perjumpaan mingguan. Kita ada bila lepas pada perjumpaan, nak tutup perjumpaan kita mesti ada satu daripada agenda aktiviti perjumpaan kita, nyanyian lagu. Contohnya kalau kita mulakan lagu sahurnya, kita akan mula lagu Di Sini Kita Berkumpul. Contohnya macam inilah, lagu dia lebih kurang. Di sini kita berkumpul. Di sini kita berkumpul. Salam. Hui, here we are again. Here we are again. Hello. Hui, kalau ada Cina, kita tambahlah. Cai celi, wani ai celi. Cai ceni, wani ai ceni. How ma. Hui, inge porenge. Inge porenge. Banakum. Hui, ada yang kata ingge berdum. Tak apalah. Okey, kita masuk lagi. Saya duduk di Selangor, saya tambah Jawa. Neng kene kita ketemu. Neng kene kita ketemu. Kabari. Hui, saya pergi Jembori di Thailand, saya tanya dia, Siam cakap apa? Siam kata, kalau Siam kampung sini dia kata tong ni rokong.
Tang nu di Siam nu dia bahasa dia lain sikit. Tong ni ro po kwan. Tak apalah mana satu pun. Contohnya kita nyanyi Siam. Tong ni ro po kwan. Tong ni ro po kwan. Sawadi. Oi, ada bajau saya tak ingat. Apa kadang dusun apa semua. Itu di antara lagu pengakap. Jadi bila budak dengar, budak akan minat. Kita terus lagi, kita kata lagu di sini apa, kalau rasa gembira tepuk tangan. Biasa ada lagi lagu kalau rasa gembira tepuk tangan, kan. Kalau rasa gembira beginilah caranya, kalau rasa gembira tepuk tangan. Ada lagi happy ye, saya pilih pengakap saja. Siang jadi impian, malam jadi kenangan, cintaku semakin mendalam. Itu di antara aktiviti lagu-lagu pengakap lah. Ada lagi lah, tapi mungkin kita lepas ni kita boleh dengar yang lagu daripada mungkin ada lagu-lagu nostalgia daripada Pak Tih sendiri. Kalau ada, mana tahu yang Pak Tih boleh ingat. Kalau ada lah, kalau tak ada macam tu lah. Jadi lagu-lagu itu di antara lagu aktiviti permulaan. Kalau kata aktiviti masa Indaba tu dia ada tarian anak gajah, lagu kata sang anak bulu, kata sang ulat bulu punya kaki 1000, siapa jumpa kakiku. Jadi kita pegang tangan, pegang bau ni. Dia bila sampai dia ada main ramai-ramai lah. Ataupun tarian anak gajah. Tarian anak gajah. Apabila bunga kembang berseri, seekor gajah keluar menari. Macam tu lah. Dia lenggok ke kanan, dia lenggok ke kiri, dia jemput pula seekor lagi. Jadi ikut di belakang. Itu di antara lagu-lagu pengakap. Lagu pengakap banyak kalau nak ni. Memang banyak. Lagu dia memang seronok. Budak-budak akan menyanyi. Dia akan ikut. Kalau kata kita buat perjumpaan di sekolah tu, kalau di ujung sana pasukan lain, kita di sini menyanyi, sana tengok kita lagi. Itulah yang menariknya di antara salah satu aktiviti yang menarik pengakap lah, yang saya tengok. Okey. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, lagu-lagu pengakap memang menyeronokkan dan menarik minat anak-anak didik kita di sekolah. Sebagai pusingan yang kedua, soalan akan ditujukan kepada tokoh legenda pengakap pokok sena Tuan Haji Ismail. Berbalik kepada Tuan Haji Ismail bin Jaafar, beliau adalah seorang tokoh pengakap daerah pokok sena yang merupakan pengakap paling senior dalam daerah ini. Pada usia sekarang 80 tahun. Seorang yang mempunyai pengalaman yang lama dan luas dalam berpengakap, bermula sejak tahun 1947, mendapat pendidikan awal darjah 1 sehingga darjah 7 pada tahun 1954. Mula menceburkan diri dalam dunia pendidikan, bermula sebagai guru pelatih di Sekolah Kebangsaan Bukit Jambul, Pendang, Kedah pada tahun 1956 dan lulus sijil TUOS ataupun nama penuhnya Teacher Under Overskill dan melayakkan Pak Tih sebagai seorang guru tetap pada tahun 1962. Sepanjang perkhidmatan beliau dalam perguruan dan sehingga bersara, beberapa anugerah tokoh telah diterima, antaranya tokoh guru daerah Pokok Sena pada tahun 2006, tokoh guru daerah Kota Star pada tahun 2019, disenaraikan sebagai calon tokoh guru Kedah pada tahun 2021 dan tokoh pengakap daerah Pokok Sena pada tahun ini, tahun 2021. Begitulah pencapaian yang diperolehi oleh Pak Tih sepanjang kehidupan beliau. Untuk lebih mendalam lagi, bolehkah Pak Tih menceritakan pengalaman berpengakap dari awal hingga kini dan pengalaman pahit manis Pak Tih sepanjang berpengakap
sehingga kini. Dipersilakan Batin. Kepada kepada Ustaz Khairi selaku Suruhjaya sebagai moderator. Ni sepanjang kerjaya saya sejak tahun 1973 sebagai pemimpin pengangkat, banyak perkara-perkara yang membawa kepada ingatan saya sehingga hari ini. Terutama kepada anak-anak pengangkat saya yang sekarang berada di seluruh pelosok negara Malaysia. Kadang-kadang bila pergi ke mana-mana, bertemu dengan mereka, mereka akan sebut guru pengangkat saya. Allah Ta'ala. Sepanjang kerjaya saya sebagai pemimpin pengangkat daripada tahun 1973 sehingga 1994 sebagai pemimpin, banyak perkara-perkara yang masih menjadi kenangan kepada saya, terutama sekali anak-anak pemimpin saya sebagai pengangkat. Dan sebagai pemimpin, saya telah menghadiri beberapa perhimpunan pengangkat. Pada tahun 1977, saya bersama-sama dengan pemimpin pengangkat Malaysia dan pemimpin pengangkat Kedah dan pemimpin pengangkat negeri Kedah menghadiri Jambori Dunia di Indonesia, iaitu di Sibu Langit. Seramai 24,000 orang pengangkat seluruh dunia menyertai Jambori tersebut, dan Jambori tersebut telah di Indonesia, iaitu Presiden Soeharto. Dan pada tahun 1978, saya menyertai kontijen pengangkat negeri Kedah menyertai Jambori pengangkat Malaysia keempat di Petrajaya, Kuching, Sarawak. Seramai 10 pemimpin pengangkat dengan 40 orang pengangkat remaja dari sekolah menengah telah menyertai Jambori tersebut selama 40 hari. Pergi dan balik dengan kapal tentera laut diraja, iaitu Raja Jarum dan KD Hanjebat. Selain daripada itu, menyertai Jambori pengangkat negeri Kedah di Pantai Merdeka pada tahun 1979. Seramai 1,000 orang pengangkat menghadiri Jambori tersebut. Kemudian pada tahun 1993 sehingga 1995, saya dilantik sebagai Pesuruhjaya Daerah Pengangkat Padang Terang. Ada beberapa kenangan yang boleh diingati semasa dalam perjalanan saya sebagai pemimpin pengangkat, iaitu kenangan manis semasa menyertai Jambori di Indonesia, iaitu dipilih untuk bergambar dengan Ratu Jambori Indonesia. Kemudian pada tahun 1928, kenangan pahit
berlaku semasa balik daripada Jambore Pengakap Malaysia yang keempat. Setelah berlayar lebih kurang 2 jam, seorang budak pengakap dari Johor yang bersama-sama dengan saya di atas kapal Raja Jarum telah terjun laut. Kemudian hilang. Saya dan kawan-kawan terpaksa berhenti di tengah lautan. Setelah perkara itu berlaku, kapal yang kami naik pun berhenti dan dia wireless pada pegawai keselamatan di Kuching. Kapal berhenti, dua-dua kapal berhenti. Kemudian helikopter mai di kapal. Kemudian cari budak yang terjun tadi. Tak dapat. Satu hari satu malam kami berlabuh di tengah laut. Masa tu banyak pengakap dan pemimpin pengakap mabuk. Termasuk saya pun mabuk. Kemudian setelah mayat tak dijumpai, pada esok harinya pada jam 6 petang kapal mula berlayar balik ke Malaysia, balik ke Singapura, iaitu Pasar Gudang. Sampai di Pasar Gudang, semua anak-anak kapal tak boleh turun. Kapal yang budak terjun ni tak boleh turun. Jadi kita terpaksa tunggu. Kemudian dijemput ibu kepada pengakap yang terjun tadi ni, mai ke kapal, bagi penerangan, serah barang semua, barulah boleh bertolak turun daripada kapal di Pasar Gudang. Itulah pengalaman yang pahit dalam pengakap. Selepas tu ceritanya, mayat budak pengakap tadi ni kita jumpa di pantai Terengganu. Jatuh di dekat Kuching, jumpa di pantai Terengganu selepas seminggu. Kemudian pada masa tu, satu hari bulan Ramadan, yang mana pemimpin-pemimpin yang balik bersama-sama tu yang akhir sekali. Masa kami pergi tu yang terawal, duduk sana selama 40 hari. Semasa mula pergi tu kita tapak Jambore tu tak buat apa lagi. Kita baru bangun khemah. Lepas tu sampai dah 30 hari pun dah siap apa semua buat Jambore. Lepas tu tamat, baru balik. Balik tu, lepas tu barulah saya balik. Tahun tu juga saya dapat pergi ke Mekah. Dan pengalaman saya semasa saya ke Mekah, saya telah telefon kepada ibu pejabat pengakap Kuala Lumpur untuk membenarkan saya bekerja dengan sama-sama pengakap Indonesia di Mekah. Kemudian saya dinasihatkan bawa pakaian pengakap. Saya pun bawa pakaian pengakap. Pakaian pengakap saya bubuh di lapisan atas sekali. Bubuh barang-barang dalam beg semua bawah. Kemudian bahagian atas sekali tu saya bubuh pakaian pengakap saya. Sekar dengan baju pengakap apa semua. Kemudian bila sampai di Jeddah, beg saya diperiksa. Bila dapat dia tengok
Custom tengok-tengok saya punya baju pengangkap saya, dia pun lepas saya dengan mudah. Saya dan isteri saya dan kakak saya paling mudah. Begitu juga waktu balik. Waktu balik kita beli barang-barang banyak juga di Mekah sana. Kemudian bila sampai di airport di Jeddah, dia masa checking beg-beg apa semua. Bila sampai kat saya buat macam juga. Dia tengok baju pengangkap, dia lepas. Tak kena apa, dan terus balik. Saya ingat, setakat itulah saja saya boleh terangkan kepada tuan-tuan pengalaman saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pengangkap kanak-kanak selama lebih kurang daripada tahun 73 sampai tahun 1994. Dan kenangan-kenangan sepanjang dalam sebagai pemimpin pengangkap masih teringat di kepala saya dan masih terngiang-ngiang orang kata. Dan saya cintakan pengangkap ni sampai sekarang. Sampai sekarang, dan saya ingin pesankan. Boleh, boleh. Ya, okey. Yang ketiga. Okay. Jadi sampai sekarang ni jiwa saya masih suka kepada pengangkap. Kalau boleh, saya nak sama-sama dengan pemimpin pengangkap lain pakai baju pengangkap. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Fatih atas penceritaan atau pengalaman yang diceritakan kepada kita. Pahit manis pengalaman beliau, yang manisnya, yang pahitnya. Dan satu perkara yang saya petik sedikit daripada penceritaan beliau tadi, iaitu tentang uniform kita sebagai ahli pengangkap. Kita patut berbangga dengan uniform yang kita pakai, dan kita patut mengerti atau berilmu dengan uniform yang kita pakai. Dan kita tak perlu malu dengan uniform yang kita pakai. Sebagai ahli pengangkap, kita perlu bangga dengan uniform yang kita ada dan yang kita pakai. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah mendengar juga begitu jauhnya pengalaman yang dicari oleh Pak Tim sebagai satu kepuasan diri dan membuktikan jati diri seorang pengangkap. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang lama jangan dilupa, yang kini terus dipimpini ke arah jati diri. Untuk giliran seterusnya, bagi soalan yang kedua kepada panel kita yang kedua, iaitu balik kepada Tuan Ahmad bin Din, yang mana beliau sebentar lagi kita akan meminta beliau menceritakan bagaimana tercetusnya penubuhan pengangkap di dalam daerah Pokok Senar ini, di mana sebelum ini pengangkap di daerah Pokok Senar ini di bawah pentadbiran pengangkap daerah Kota Star. Tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Ahmad bin Din dipilih sebagai panel webinar tokoh legenda daerah Pokok Senar sempena Hari Pengangkap 2021, merupakan pengasas penubuhan Persekutuan Pengangkap daerah Pokok Senar dan juga seorang guru yang aktif dan merupakan seorang guru cemerlang, serta telah lama berkecimpung dalam bidang kepengangkapan ini dan juga merupakan mantan Pesuruhjaya daerah Pokok Senar. Pada malam ini, kita ingin mengetahui pengalaman pahit, pengalaman manis dan liku-liku menubuhkan Persekutuan Pengangkap daerah Pokok Senar dan juga pengalaman Cikgu Mat sendiri menerajui pengangkap dalam daerah Pokok Senar ini, walaupun usia Persekutuan Pengangkap daerah Pokok Senar ini boleh dikatakan baru setahun jagung. Dengan itu dipersilakan Tuan Mat. Okey, terima kasih sekali lagi lah kepada Ustaz Khairi selaku moderator. Jadi Ustaz bertanyakan kepada saya untuk menceritakan
sejarah penubuhan pengakap daerah Pokok Sena. Jadi kita dulu sebelum ni pengakap lebih kurang 100 buah sekolah lebih dalam daerah Kota Star, di bawah PPD Kota Star adalah pengakap daerah Kota Star. Tapi pada tahun 2016 Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah dengan Majlis Pengakap Negeri Kedah telah mencadangkan pengakap daerah Pokok Sena dipecahkan daripada daerah Kota Star. Tapi kita masih dalam satu PPD Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star. Jadi dibahagikan kepada sekolah yang dalam PKG Pokok Sena masa itu ada 26 buah sekolah. Jadi saya diberi tauliah sebagai Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pokok Sena yang pertama lah. Jadi merupakan satu sejarah lah bagi pengakap negara juga lah kan, sebab tertubuhnya satu daerah yang baru. Jadi pengakap ni kita bergantung kepada atas sekali lah, daripada pengakap negara turun kepada pengakap negeri, turun kepada daerah, turun kepada sekolah. Dia ada prosedur dia. Dan kita ada akta pengakap ni di bawah parlimen. Jadi pengakap Pokok Sena bila ditubuh, saya pun baru jadi sukar lah, kerana saya nak cari penolong-penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pokok Sena. Tak ramai, sebab kebanyakan penolong-penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Star pada masa itu kebanyakan dalam daerah Kota Star banyak. Jadi ramailah pengalaman saya kena melantik lah rakan-rakan, sama ada yang kenal atau yang tak kenal, guru-guru pemimpin pengakap untuk menjadi Majlis Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pokok Sena. Jadi pengurusi Majlis Pengakap Daerah Pokok Sena Tuan Haji Osman, Sekolah Menengah Pokok Sena. Jadi timbalan dia kita ambil Cikgu Aziz masa tu, Cikgu Aziz bin Abdul Rahman sebagai timbalan pengurusi Majlis Pengakap Daerah. Saya selaku Pesuruhjaya Pengakap Daerah, masa tu saya melantik Cikgu Puat daripada SK Teruk Jaman. Lepas tu beliau berpindah ke Tualang, SK Tualang, sebagai timbalan Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pokok Sena. Jadi kita bergerak oleh kerana kita pengakap baru, kita tak ada camp, kita berpecah. Jadi pada tahun masa tu kita duduk bawah daerah Kota Star lagi, pengakap Kota Star pun tak ada camp. Jadi untuk kita mencari sementara, jadi saya membuka camp BP, camp Bukit Payung di rumah saya bersama dengan Cikgu Puat masa tu. Jadi kita nak adakan satu perkemahan peringkat PKG yang pertama. Jadi camp saya itu digunakan sehinggalah pengakap daerah Kota Star buka sekolah di Kuala Salah untuk jadikan camp pengakap. Selepas tu diambil alih oleh Pusatko, dan pengakap camp pengakap daerah Kota Star berpindah ke sekolah sekolah menengah sekolah menengah Tajak. Dia ada rumah kuartus sebab tu. Jadi pada tahun itulah pengakap Pokok Sena pula dipisahkan, dijadikan asing. Jadi pengakap camp pengakap yang di camp BP tu sehingga sekarang jadi camp pengakap daerah Pokok Sena sementara lah. Kita nak dapat tempat, kalau kita dapat tanah mana-mana, tanah kerajaan ke, kuartus mana-mana, kita mungkin jadikan rumah pengakap dan camp pengakap lah. Tapi sehingga sekarang ni semua aktiviti yang kita jalankan
kem pengakap di situlah, di rumah saya, rumah orang tua saya yang tinggal rumah kosong dijadikan rumah pengakap, dan di belakang rumah itu jadikan tapak perkemahan. Dan kita banyaklah kita telah menjalankan aktiviti di situ, dan kita menjalankan juga di sekolah-sekolah. Jadi pengakap ni dia banyak bergeraklah, mobile lah. Jadi untuk peringkat daerah Pokok Senang. Jadi bila saya dipilih sebagai pesuruhjaya daerah 2016 hingga 2020. Lepas itu pada 2021 di bawah pentadbiran Ketua Pesuruhjaya Encik Zulkifli bin Syarif selaku Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Kedah 2020 dan 2021, beliau telah melantik saya untuk jawatan Pesuruhjaya Ibu Pejabat Negeri Kedah. Jadi jawatan saya itu yang sebagai Pesuruhjaya Daerah Pengakap Pokok Senang telah diberikan kepada Ustaz Khairi lah. Jadi Ustaz Khairi dilantik secara sah pengakap sebagai Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pokok Senang. Saya sebagai Pesuruhjaya Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah. Jadi jawatan itu diambil alih. Jadi saya rasa kenangan manis saya dalam daerah Pokok Senang ni, walaupun dia baru, saya telah berjaya mendaftar semua sekolah dalam daerah Pokok Senang ada surat beranak ataupun sijil pendaftaran. 100% sekolah-sekolah di daerah Pokok Senang telah mendapat sijil pendaftaran daripada Persekutuan Pengakap Malaysia. Jadi kita boleh bergeraklah secara sah lah. Dan tahun depan, tahun 2022, Pengakap Negeri Kedah akan menyambut sambutan 100 tahun. Jadi pelbagai aktiviti lah yang akan dijalankan. Sekarang walaupun kita dalam PKP COVID-19 ini, kita ada pelbagai aktiviti, dan ini adalah juga di antara program webinar tentang Hari Pengakap Malaysia. Hari Pengakap Malaysia, kalau untuk makluman tuan-tuan dan puan, tahun ini adalah tahun ke-113. Pengakap Negeri Kedah tahun ini 99 tahun. Tahun depan Pengakap Negeri Kedah ialah sambutan 100 tahun. Pengakap Negeri Kedah ditubuhkan pada tahun 1922, dan pada tahun depan 2022 merupakan 100 tahun pengakap, umur pengakap usia pengakap Negeri Kedah. Jadi itu merupakan satu kenangan manis. Pengakap ini masih relevan sebagai satu unit uniform yang tertua, yang diminati sangat oleh anak-anak pengakap. Kerana pengakap ini juga, kalau untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di daerah Pokok Senang ini kita ada pengakap lebah di Sekolah Kebangsaan Lengkuas, di Sekolah Kebangsaan Pokok Senang, di sekolah di Tadika Kemas Penjara Pokok Senang, kita ada pengakap lebah. Umur dia 5 hingga 7 tahun. Lepas tu pengakap kanak-kanak umur 9 hingga 12 tahun. Lepas tu 13 hingga 17 pengakap muda remaja. Lepas tu pengakap kelana, pemimpin pengakap, dan pengakap yang boleh jadi sama macam Pak Tih. Pak Tih jadi ahli pengakap dinamakan BP Gil. BP Gil ni ialah ahli pengakap yang tidak memakai uniform, tetapi mereka mengikuti aktiviti pengakap. Sekiranya ada aktiviti perkemahan, mereka datang menolong, ataupun mereka menjadi ahli jawatankuasa pelaksanaan dan sebagainya. Jadi itu di antara pengakap daerah Pokok Senang lah. Jadi kalau yang pahitnya tu kita tak adalah sangat yang kita rasa pahit.
kenangan-kenangan pahit. Kebanyakan kita aktiviti pengakap ni dia memberi keseronokan. Pengakap ni BP Beda Power kata kalau tak seronok bukan pengakap lah. Pengakap ni dia mesti menyeronokkan, kan. Sebab itulah budak-budak pun jadi ramai. Ahli pengakap ni dia sentiasa mendapat sambutan lah. Kalau ikut di sekolah tu, kalau kita nak pemilihan masa tahun 4 tu, ramai murid nak masuk pengakap. Tetapi oleh kerana pihak sekolah lah terpaksa kena mengagihkan bagi sama rata dengan unit-unit lain. Kalau tidak, mesti ramai murid yang nak masuk pengakap. Yang kita tengoklah kalau sekolah rendah. Kalau sekolah menengah tu mungkinlah pilihan mereka ramai lagi, banyak lagi. Unit uniform polis lah, tentera lah dan sebagainya. Jadi untuk itu, jadi sehingga 2002 ni, mulai 2002 sekarang ni, untuk jalankan aktiviti pengakap, kamp pengakap Bukit Payung sedialah menerima aktiviti. Di situlah banyak kenangan manis, perkemahan peringkat daerah, kursus-kursus pemimpin pengakap, dan aktiviti lain lah yang dijalankan di situ. Jadi walaupun kita tak ada camp macam daerah-daerah lain ataupun yang lebih hebat, walau bagaimanapun camp pengangkat BP, camp pengangkat Bukit Payung sentiasa terbukalah untuk kegiatan ahli pengangkat sepanjang pengangkat pokok sena untuk menjalankan aktiviti. Itu saja yang saya dapat ni. Dan dalam proses sekarang ni kita sedang untuk proses menerbitkan buku sejarah lah pengakap daerah pokok sena. Jadi ramailah tokoh-tokoh pengakap. Selain daripada Pak TN, kita ada lagi beberapa orang ahli pengakap veteran yang ada di pokok sena ni, dan sedang kita carilah untuk menjadikan pengakap pokok sena ni sebagai pengakap yang hebatlah. Dan kita juga di antaranya kita juga mencadangkanlah untuk menubuh pengakap masjid lah. Pengakap masjid iaitu satu tumbuhan pengakap yang mungkin kita akan lantik AJK masjid tu sebagai ahli pengakap yang tidak beruniform lah. Tapi dan kita ahli-ahli pengakap akan menjalankan aktiviti mengimarahkan masjid, dan mengikut Ketua Pengakap Negara Datuk Major Zain, Datuk Zain, dia juga telah baru-baru ini ada bercakap serah kepada pengakap Terengganu untuk aktiviti sekretariat ke unit pengakap yang berbentuk keagamaan. Jadi pengakap daerah pokok sena pun cuba menggorak langkah. Kita akan menubuhkan rakan pengakap, rakan masjid lah, insya-Allah pada tahun 2022, dan kita akan lancar pada tahun depan sepenuh hari pengakap dari Kedah, insya-Allah. Terima kasih. Hadirin sekalian, kita telah tiba ke pusingan yang ketiga atau pusingan yang terakhir dan sebagai penggulungan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Pak Teh merupakan ikon seorang tokoh pengakap dalam daerah pokok sena, dan pada malam ini program bicara webinar tokoh legenda pengakap daerah pokok sena sempena Hari Pengakap Malaysia sudah jelas lagi terselah. Apakah inspirasi dan kata-kata suntikan semangat berpengakap daripada Pak Teh kepada semua ahli-ahli pengakap, terutamanya generasi baru, untuk terus berpengakap? Peranan pengakap dalam pembangunan modal insan yang dapat menjadi contoh dan tauladan yang baik kepada semua orang. Jadi, soalannya akan ditujukan kepada Pak Teh. Bolehkah Pak Teh berikan pandangan dan saranan kepada generasi yang akan datang
melalui ilmu kepengakapan seperti Patih lalui dan jadikan sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian Patih. Dipersilakan Patih. Bismillah. Kepada Ustaz Khairi sebagai jurubicara, saya sebagai seorang pemimpin pengakap yang telah pun bersara, saya menyeru kepada semua pihak atasan, para pemimpin masyarakat, ibu bapa, guru-guru, berilah perhatian kepada penumbuhan pengakap. Berilah anak-anak kita menyertai pengakap, menghayati kegiatan pengakap, kerana dengan menjadi seorang pengakap, seseorang itu boleh memimpin dirinya dan mendisiplinkan dirinya. InsyaAllah, jika seseorang anak itu biasa menjadi seorang pengakap, dia akan menghormati orang tua, sama-sama akan rakan dan jiran. Pada pendapat saya, jika semua orang menghayati kegiatan sebagai seorang pengakap, negara akan aman. Sebab dalam perhatian saya, bila seseorang itu biasa menjadi pengakap, maka dia dapat mendisiplinkan diri dia, dapat menjaga maruah diri dia, dan dia akan menjadi seorang manusia yang berjaya, insya-Allah. Jadi saya serulah kepada semua agar berilah sokongan kepada pengakap. Sekian, terima kasih. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan juga penonton di rumah, perkongsian dua panel jemputan kita pada malam ini sangat bermakna dan memberi inspirasi agar terus bersemangat dalam berpengakapan. Tambahan pula, Persekutuan Pengakap merupakan satu badan uniform tertua di dunia. Semoga ungkapan kata-kata yang dipahatkan oleh panel kita pada malam ini menjadi penanda aras kepada generasi muda dalam berpengakap. Saya bagi pihak penganjur merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ismail selaku Imam Masjid An-Nur Pokok Sena dan Tuan Ahmad bin Din selaku panel pada malam ini kerana meluangkan masa menjayakan program webinar Tokoh Legenda Pengakap Daerah Pokok Sena sempena Hari Pengakap Malaysia 2021. Sekian, selamat malam dan salam pengakap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.